Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Sambungan bagi bab yang berkaitan dengan fa'il. Dahulu kita telah pun mempelajari bahawa fa'il itu terbahagi kepada dua. Yang pertamanya ismun zahir dan yang keduanya dhamir. Kita dah baca kan tentang ismun zahir. Petang ini kita masuk kepada bahagian yang kedua, yaitu dhamir. Apa itu dhamir? Kata penulis, dhamir artinya ganti nama. Bahasa kita, bahasa Malaysianya ganti nama lah. Ianya terbahagi kepada tiga bahagian. Kalau di dalam bahasa kita pun, dhamir pun ataupun ganti nama pun dibahagikan pada tiga juga. Ganti nama diri pertama, ganti nama diri kedua, ganti nama diri ketiga. Begitu jugalah di dalam bahasa Arab. Ganti nama itu ianya terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertamanya mutakallim, artinya yang bercakap. Kalau ganti nama itu merujuk kepada yang bercakap, ia dipanggil dengan dhamir mutakallim, atau dipanggil ganti nama diri pertama, bahasa kitanya. Ianya ada dua, iaitu tu dan juga na, huruf ta yang berbaris depan, dan juga na. Jadi tu itu untuk membawa makna saya, dan na untuk membawa makna kami. Ianya bersambung dengan fi'lun madin, fi'lun madin yang digabungkan dengan fi'lun madin. Contohnya apa? Akaltu al-khubza, fi'lun dia akala dan fa'il dia tu. Jadi akaltu. Kalau kita nak kata saya makan, kita sebut akaltu, saya dah makan. Fi'lun madin tu untuk menunjukkan perbuatan yang telah berlaku lah. Nak beritahu saya dah makan roti, kita kata akaltul khubza. Apa fi'lan yang lain pun serupa juga. Saya dah menulis, katabtu, kataba campur tu, jadi katabtu, dan yang selain daripadanya. Tambah saja tu selepas daripada fi'lan ni tadi, fi'lan madin ni tadi. Dan ia digunakan untuk lelaki dan perempuan. Lelaki pakai tu, perempuan pun pakai tu. Berbeza dengan kamu. Nanti kita akan belajar kalau kamu lelaki lain, perempuan lain. Kalau saya, sama sahaja. Sama sahaja. Kemudian contoh bagi na pula yang bawa makna kami. Syariba kita tambah dengan na jadi syaribna. Syaribna labana. Kami telah minum susu. Dia tak ada tulis telah situ, tapi kita fahamlah. Kami minum susu artinya syariba ni ia fi'lun madhi, menunjukkan perbuatan yang telah berlaku. Ingat ya, bagi orang yang mula belajar, kadang-kadang mereka keliru antara fi'lun madhi dan juga fi'lun mudhari'. Dia nak beritahu dia dah makan, tapi dia pakai fi'lun mudhari'. Tak boleh, kena pakai fi'lun madin. Dia nak beritahu dia sedang makan, dia pakai fi'lun madin. Kita tanya dia, "Madza taf'al ya Muhammad?" Kamu buat apa Muhammad? Dia nak beritahu dia sedang makan, dia kata akaltu. Tak boleh lah. Kita kena pakai fi'lun mudhari'. Kerana fi'lun mudhari' digunakan untuk
perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Jadi dia kena jawab akul, saya sedang makan. Jadi fi'il madin ini kita gunakan untuk perbuatan yang telah berlaku. Dan di sini kalau merujuk kepada saya kita pakai tu, dan kalau merujuk kepada kami kita pakai na. Kami ataupun kita sama. Kita pun na, kami pun na. Kalimah tu dan na adalah fa'il bagi fa'ilun akala dan syariba. Kedua-duanya adalah mabni. Kedua-duanya adalah mabni. Kalau kita belajar i'rab, kita kata dia mabni. Ismun itu sama ada mu'rab ataupun mabni. Kalau dhamir, dia adalah mabni. Artinya dia dibina, yang mana ianya tidak berubah. Memang begitulah sebutannya. Tak jadi ti, tak jadi ta. Kalau ti makna lain dah. Kalau ta makna lain dah. Jadi dia tetap tu lah. Tu sampai bila-bila pun tu. Bila merujuk kepada apa? Makna saya ni tadi. Tak bertukar dah barisnya. Jadi dia dipanggil mabni. Kalimah tu mabni ala dhammi. Artinya berada tetap pada keadaan berbaris depan. Itu makna mabni ala dhammi. Dia tetap berbaris depan, tak berubah. Manakala kalimah na mabni ala sukun. Ianya tetap berada pada kedudukan sukun. Baris akhir dia mati. Sebab dia berakhir dengan alif. Na. Jadi huruf akhir dia alif itu dia mati. Dan alif memang tidak menerima baris. Jadi dia kata mabni ala sukun. Dia rujuk kepada huruf akhir ya. Jangan tengok pada nun. Nun memang baris atas. Kita tahu i'rab ini merujuk kepada huruf akhir dia ya. Kedua-duanya berada pada tempat raf'an. Kerana menjadi fa'il. Jadi apa i'rab dia? Dalam ilmu nahwu dia kata apa? Dia kata akala fi'l madin mabni ala fathi. Ada yang kata mabni ala sukun sebab jadi akal tu ya. Dan ulama kata, ada yang kata mabni ala fathil muqaddar. Yang pentingnya fi'l madin dia mabni ala sukun contohnya. Ya, akal tu. Kemudian pula tu jadi apa? Tu jadi fa'il. Mabni ala dhammi, dia berada pada kedudukan raf'an kerana menjadi fa'il. Dia berada pada tempat raf'an kerana menjadi fa'il. Kemudian yang keduanya, dhamir yang kedua dipanggil dengan mukhatab. Artinya orang yang ditujukan kepadanya percakapan, atau dipanggil ganti nama diri kedua. Bahasa kita sebut ganti nama diri kedua. Ianya ada 5. Apa dia dhamir mukhatab? Ada 5. Iaitu ta, ti, tuma, tum dan tunna. Ya. Nanti kalau antum belajar tinggi lagi itu lain cerita. Sekarang ni kita nak kenal dahulu. Dhamir yang dipanggil dengan dhamir mukhatab itu iaitu ta, ti, tuma, tum, tunna. Dhamir ta berbaris atas digunakan untuk seorang mukhatab yang lelaki. Ya. Jadi kalau ta untuk lelaki. Bapa mengantuk ni. Dengar elok-elok. Kalau ta untuk lelaki, ya. Contohnya akhaza campur dengan ta. Akhaza telah mengambil. Kalau nak kata kamu telah mengambil, kita tambah ta ujung dia.
akhazta qalami. Kamu dah ambil pen saya. Kita tak kata kepada orang, awak ambil pen saya. Kita kata akhazta qalami. Ya. Itu untuk kamu lelaki, ya. Kamu lelaki kita pakai ta. Itu yang pertamanya. Dhamir ti berbaris bawah. Digunakan untuk seorang mukhatab perempuan. Kalau ta untuk seorang mukhatab yang lelaki. Kalau ti pula untuk seorang juga tapi perempuan. Kamu perempuan. Ha? Contohnya apa? Qara'ti, qara'a campur ti, jadi qara'ti. Aqra'tir risalata, adakah kamu sudah membaca surat tersebut? Kalau perempuan kita pakai ti. Faham? Perempuan kita pakai ti. Ya? Asyaribti, kamu dah minum? Ya ummi, wahai ibuku, kita pakai ti. Ini keindahan bahasa Arab. Perempuan dan lelaki dibezakan. Kalau bahasa Melayu kita sama belaka. Perempuan pun kamu, lelaki pun kamu, betul? Kalau kita dengar orang bercakap telefon, kamu buat apa? Tak tahu yang dia cakap kamu tu lelaki ke perempuan kan? Kalau bahasa Arab, bila dia kata kamu pakai ti, kita tahu dia bercakap dengan perempuan. Itu keindahan bahasa Arab. Dibezakan antara lelaki dan perempuan hatta pada percakapan. Hatta pada percakapan. Di sini untuk perempuan kita pakai ti. Kemudian dhamir yang ketiganya tuma. Dhamir tuma untuk dua orang yang ditujukan kepada mereka percakapan, sama ada lelaki atau perempuan. Jadi kalau tuma boleh guna untuk lelaki dan perempuan. Contohnya qatala tuma. Qatala fi'il madhi campur dengan tuma. Qataltuma kalbal hirasah. Kamu berdua telah membunuh anjing yang digunakan untuk mengawal. Kalbul hirasah tu anjing yang digunakan untuk mengawal. Contohnya kawal tanaman kita ke, ataupun haiwan peliharaan kita ke. Jadi dipanggil kalbul hirasah. Jadi sekarang ni kalau nak bercakap dengan dua orang, kita tambah tuma pada fi'il madhin. Jadi qataltuma ataupun syaribtuma ataupun katabtuma. Kita pakai tuma. Perempuan ke lelaki sama sahaja. Kemudian yang keempatnya tum. Dhamir tum untuk tiga orang lelaki atau lebih yang ditujukan kepada mereka percakapan. Contohnya apa? Hafizah. Hafizah telah menghafal. Kalau bercakap dengan ramai kita tambah tum. Ahafiztumul Quran. Adakah kamu semua telah menghafal Al-Quran? Jadi tum itu untuk ramai lah. Nak bercakap dengan ramai kita pakai tum. Ya. Nanti antum akan belajar. Bila belajar kitab yang atas sikit, dia kata dhamirnya tu huruf ta aja. Yang mim kemudian yang alif tu itu bukan dhamirnya, itu cerita lain. Sekarang ni kita mula nak belajar, nak kenal dahulu. Ya. Dan bagaimana digunakan dhamir-dhamirnya dalam percakapan. Kalau ramai kita pakai tum, lelaki ya. Kemudian yang terakhirnya dhamir tunna, untuk digunakan untuk tiga orang perempuan atau lebih yang ditujukan kepada mereka percakapan. Ya, kita pakai tunna.
Contohnya apa? Irtada campur dengan tunna. Irtadaitunna hijaban syar'iyyah. Kamu, maknanya perempuan ramai, kamu semua telah memakai hijab yang bertepatan dengan syarak. Nak bercakap dengan contohnya kita ada ramai adik-beradik perempuan. Kita nak kata kamu telah memasak makanan yang lazat. Kita kata tabakhtunna. Tabakha telah memasak. Tabakhtunna ta'aman lazidha contohnya. Ya, kita pakai tunna kalau bercakap dengan perempuan. Ya. Kalimah ta'ti, tumatum dan tunna merupakan fa'il yang mabni. Semuanya mabni. Kita kena tahu dhamir semuanya mabni, ya. Kalimah ta mabni alal fathi. Kalimah tuma, tunna dan tum mabni ala dhammi. Manakala kalimah ti mabni ala kasri. Jadi ini yang mungkin sebahagian daripada orang yang membaca dia pelik. Kenapa mabni ala dhammi? Tuma kan berakhir dengan alif, patut mabni ala sukun. Tunna pula berakhir dengan nun yang berbaris atas, patut mabni ala fathi. Tum patutnya mabni ala sukun. Kenapa pula mabni ala dhammi? Sebab dhamirnya adalah huruf ta itu. Nanti bila antum buka kitab yang tinggi sikit, dia beritahu sebagai contohnya mim pada tum itu merupakan tanda yang ditujukan percakapan itu ramai. Ya. Kalau tunna pula untuk menunjukkan perempuan yang ramai, nun itu menunjukkan perempuan yang ramai, itu saja. Dhamirnya adalah huruf ta. Sebab itu kita kata mabni ala dhammi. Manakala kalimah ti mabni ala kasri, artinya dia dibina dengan berbaris di bawah. Tak berubah, dia memang baris di bawah. Itu makna mabni. Kesemua dhamir ini berada pada tempat raf'an kerana ia menjadi fa'il. Fa'il kita dah belajar, memang dia berada pada kedudukan raf'an. Cuma beza antara yang ismun zahir dengan dhamir. Kalau ismun zahir kita kata marfu'. Contohnya zahaba Muhammadun. Muhammadun fa'il marfu'. Tanda raf'an dia adalah baris depan. Kalau dhamir kita tak kata marfu'. Kita kata tu sebagai contohnya fa'il. Kita kata mabni ala dhammi berada pada kedudukan raf'an kerana menjadi fa'il. Itu beza yang mabni dengan yang mu'rab. Yang pentingnya kedua-duanya sama ada ismun zahir ataupun dhamir, ia berada pada kedudukan raf'an. Ya. Kerana menjadi fa'il lah. Perhatian, dhamir pada tuma, tum dan tunna adalah huruf ta sahaja. Adapun huruf mim pada tum dan huruf nun pada tunna, kedua-duanya adalah tanda jam'un sahaja. Artinya menunjukkan bahawa yang ditujukan kepada percakapan itu ramai, 3 orang ataupun lebih. Artinya pelaku perbuatan adalah ramai. Adapun huruf alif pada tuma menunjukkan ada dua orang pelaku perbuatan. Dhamirnya tu juga. Yang menunjukkan dua itu adalah huruf alif itu. Ya. Kemudian yang ketiganya ghaib. Pertama mutakallim, kedua mukhatab, yang ketiganya dhamir ghaib. Apa maksud dhamir ghaib?
Artinya sesuatu yang diceritakan tentangnya atau dipanggil ganti nama diri ketiga. Kita bercakap tentang dia. Jadi dia itu dipanggil apa? Ghaib, dhamir ghaib, ya. Tak kira lah bercakap tentang seorang ke, dua orang ke, tiga orang ke. Jadi kita gunakan dhamir ghaib, ya. Apabila anda hendak menggabungkan dhamir ghaib untuk seorang lelaki dengan fi'l madin, anda tidak perlu menambahkan apa-apa pada fi'lun tersebut. Kalau untuk merujuk lelaki seorang, kita tak payah tambah apa-apa pada fi'lun itu. Contohnya apa? Orang tanya, "Aina Muhammad?" Di mana Muhammad? Kita nak jawab, dia pergi ke tandas. Kita kata, "Zahaba ilal mirhab." Dia pergi ke tandas. Jadi bila dia adalah apa? Merujuk kepada lelaki yang seorang, kita tak payah tambah apa-apa. Contoh yang lain, kita kata apa? Tanya, "Aina abuka?" Ayah kamu mana? Dia nak jawab, dia dah keluar. Jawab kharaja sahaja. Jawab kharaja sahaja. Artinya dia dah keluar. Tak payah tambah apa-apa pada fi'lun ni tadi. Ya. Kalimah zahaba merupakan fi'l madin. Dia sebenarnya ada dhamir, tapi dhamir dia disembunyikan, ya. Kalimah zahaba merupakan fi'l madin. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi, iaitu huwa. Merujuk kepada Muhammad. Tanya tentang Muhammad, huwa tu maknanya dia lah. Kembali kepada Muhammad lah. Asalnya zahaba huwa ilal mirhad, itu asal dia. Tapi huwa tak disebutkan di dalam percakapan. Ya, kerana dah dipahami dah, tak payah sebut dah. Zahaba ilal mirhad. Dia telah pergi ke tandas. Contoh bahasa kita tak sebut domain macam mana? Tak sebut ganti nama. Mana Muhammad? Pergi ke tandas. Jadi tak payah sebut pun tak apa, faham kan? Asalnya dia pergi ke tandas. Begitu juga bahasa Arab. Zahaba ilal mirhad. Pergi ke tandas. Artinya dia pergi ke tandas. Tak perlu sebut huwa dah. Tapi dia tetap ada. Huwa inilah yang menjadi fa'il bagi zahaba ni tadi. Huwa yang menjadi fa'il bagi zahaba. Itu yang pertamanya. Dhamir ghaib yang merujuk kepada seorang lelaki. Kemudian, bagi dhamir ghaib untuk seorang perempuan pula, anda hanya perlu menambah huruf ta yang berbaris mati. Dipanggil ta'ut ta'anis sakinah. Nama ta ni tak ta'anis sakinah. Ta tu tak lah. Ta'anis tu merujuk kepada mu'annas, perempuan. Sakinah tu artinya berbaris mati. Kita tambah saja tak yang berbaris mati ni di hujung fi'lun. Kataba jadi katabat. Akala jadi akalat. Artinya dia telah menulis, dia telah makan, tambah tak sahaja. Ya. Pada fi'l madin, huruf ta ini didatangkan untuk menunjukkan pelaku perbuatan, iaitu fa'il adalah perempuan. Contohnya, aina Fatimah? Tanya, di mana Fatimah? Kita nak kata dia. Zahabat ila baiti jaddiha. Dia telah pergi ke rumah datuknya. Kena tambah tak lah, sebab pelaku perbuatan ni perempuan. Ya, kita kena jawab zahabat. Sebab fa'il dia perempuan. Tak boleh kata zahaba. Ya, kena kata zahabat. Zahabat ila baiti jaddiha. Kalimah zahabat merupakan fa'ilun madin. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi, iaitu hiya.
merujuk kepada Fatimah. Asalnya zahabat hiya ila baiti jaddiha. Seperti zahaba sebelum ni lah. Kalau zahaba, dhamir yang tersembunyi itu huwa. Kalau zahabat, dhamir yang tersembunyi itu adalah hiya. Contoh kita tanya, aina ukhtuka? Di mana kakak kamu? Kita nak jawab, dia dah tidur. Kita kata namat, dia dah tidur. Kalau lelaki nama, nama. Kalau perempuan jadi namat tambah ta'anis sakinah. Kemudian bagi dhamir untuk dua orang lelaki, anda perlu menambahkan huruf alif pada penghujung fi'il madin. Kalau merujuk kepada dua orang lelaki, mereka berdua, kita tambah saja alif pada hujung fi'il itu untuk menunjukkan dua orang pelaku perbuatan yang lelaki. Contohnya apa? Aina Muhammad wa Ali? Di mana Muhammad dan Ali? Kita nak kata mereka berdua telah pergi. Kita kata zahaba, tambah alif hujung dia. Zahaba ila suq, untuk menunjukkan dua orang. Tambah alif saja hujung dia. Aina abawaka? Di mana mak ayah kamu? Kita kata raja'a ilal qaryah. Mereka berdua balik ke kampung. Raja'a jadi raja'a, tambah alif hujung dia untuk merujuk kepada dua orang. Itu saja cara dia. Kalimah zahaba merupakan fi'il madin. Fa'ilnya adalah huruf alif. Mana fa'il dia? Kalau yang seorang lelaki huwa, yang perempuan seorang hiya. Kalau yang dua orang lelaki, maka fa'ilnya adalah huruf alif itu. Huruf alif yang menjadi fa'il dia. Fa'ilnya adalah huruf alif yang terletak pada penghujung fa'ilun. Huruf alif tersebut mabni ala sukun. Dia mabni ala sukun. Ia berada pada tempat raf'an kerana menjadi fa'il. Senang je kan? Tambah sahaja hujung dia huruf alif kalau nak merujuk kepada dua orang. Kemudian pula bagi dhamir ghaib untuk dua orang perempuan, tadi lelaki, ini perempuan pula, anda perlu menambahkan huruf alif selepas huruf ta'anis sakinah. Sama juga, tambah alif juga. Tapi kalau untuk perempuan, kita dah tahu dia tambah ta'anis sakinah. Jadi kita letakkan huruf alif ini selepas huruf ta' ni tadi. Contohnya apa? Aina Fatimah wa Aisyah? Di mana Fatimah dan Aisyah? Zahabata ila baiti jaddatihima. Mereka berdua telah pergi ke rumah nenek mereka. Zahabat jadi zahabata. Gitu je. Kalau akalat, akalata. Contohnya kita kata hal akalat Zainabu wa Fatimah. Zainab dan Fatimah dah makan. Kita nak jawab mereka dua dah makan. Kita kata apa? Akalata. Gitu saja. Mereka berdua dah makan. Tambah huruf alif selepas ta, kerana ini perempuan. Kalau lelaki tambah alif saja. Kalimah zahaba adalah fi'il madin. Fa'ilnya adalah huruf alif yang mabni ala sukun. Ia berada pada tempat raf'an kerana menjadi fa'il. Kemudian yang seterusnya, bagi dhamir ghaib untuk lelaki yang ramai, anda perlu menambahkan huruf waw dan menuliskan selepasnya huruf alif
dari segi tulisan kena letak huruf alif. Ya. Dhamirnya adalah huruf waw tu. Kalau merujuk pada mereka, lelaki ramai, kita tambah je selepas pada fi'lun madin tu huruf waw. Huruf waw ni dipanggil waw jamaah, ya. Untuk merujuk pada lelaki yang ramai. Kemudian tulis huruf alif lepas waw tu. Contohnya apa? Al-atibba'u raja'u ilal mustashfa. Para doktor telah kembali ke hospital. Jadi kalau lelaki kita tambah waw. Al-muslimuna qad sallau salatal Id. Orang-orang Islam telah menunaikan solat hari raya. Kita pakai sallau tambah waw. Asal dia salla. Jadi sallau tambah waw jamaah. Begitulah seterusnya. Kalau akala jadi akalu, mereka dah makan. Hal akalat tullab, para pelajar dah makan? Nak jawab, mereka dah makan. Kita kata akalu, mereka dah makan. Sebab ramai kita tambah waw. Akalu. Begitulah seterusnya. Kalimah raja'a adalah fi'lun madin mabni ala fathil muqaddar. Fa'ilnya adalah huruf waw yang mabni ala sukun. Waw yang menjadi dhamir ni dia mabni ala as-sukun. Ia berada pada tempat raf'an kerana menjadi fa'il. Serupa yang sebelumnya. Semua dhamir dia kalau menjadi fa'il dia berada tempat raf'an. Bagi dhamir ghaib, untuk perempuan yang ramai, anda perlu menambahkan huruf nun pada hujung fi'lun madin. Tambah nun pula. Kalau laki ramai waw, kalau perempuan ramai tambah nun. Contohnya, an-nisa'u satarna auratihinna. Wanita-wanita telah menutup aurat mereka. Asal dia satara. Kalau nak merujuk kepada perempuan ramai, tambah nun. Matikan huruf akhir, jadi satarna. Akala jadi apa? Itu lelaki akalu yang tadi. Akalna. Akala jadi akalna. Syariba jadi syaribna. Hal syaribat akhawatuka, adik-beradik perempuan kamu dah minum? Kita nak jawab mereka dah minum. Syaribna. Nun yang tak ada alif, ya. Kalau nun ada alif, kami pula jadi syaribna, gitu sahaja. Kalimah satara adalah fi'lun madin mabni ala fathil muqaddar. Satara dia mabni lah, dia fi'lun madin. Kita kata ala fathil muqaddar, artinya fathah yang baris atas yang ditakdirkan, diandaikan ia ada. Sebab dimatikan huruf ra tu kerana bersambung dengan dhamir, ya, iaitu na. Fa'ilnya adalah huruf nun yang mabni ala fathi. Nun di sini na dia mabni ala fathi lah. Ia berada pada tempat raf'an kerana menjadi fa'il, ya. Jadi berdasarkan keterangan di atas, anda mengetahui bahawa dhamir yang menjadi fa'il bagi fi'lun madin ada 12. Dua daripadanya untuk mutakallim, 5 untuk mukhatab dan 5 untuk ghaib. Antum ingat gitu. Sebab itu kalau kita nak mudah kita hafal macam ni je. Darabtu darabna. Darabta darabtuma darabtum. Darabti darabtunna. Ya. Darabti darabtuma darabtunna. Kemudian daraba daraba darabu darabat darabata darabna. Apa macam itu? Kalau tak hafal pun tak apa, antum hafal dhamir dia saja. Iaitu tuna, lepas tu ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Kemudian yang ghaib tu
dia tak ada bagi lelaki, iaitu huwa saja. Kemudian alif, kemudian waw, kemudian hiya pun tak ada dalam sebutan, kemudian alif selepas tak ni sakinah, kemudian nun niswah. Jadi kalau orang Arab dia suruh hafal macam tu, lagi senang nak ingat. Katabtu, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Macam tu. Jadi kita tutup dengan ulang kaji. Fa'il adalah pelaku perbuatan. Ciri-cirinya ismun marfu' terletak selepas fa'ilunnya. Yang menjadi fa'il itu adalah ismun. Dia marfu' dan dia terletak selepas fa'ilun. Ingat ya, kalau sebelum fa'ilun dia tak jadi fa'il. Seperti yang dah kita ceritakan dahulu. Kemudian fa'il terbahagi kepada dua bahagian, iaitu dhamir, ismun zahir dan dhamir. Dhamir yang menjadi fa'il terbahagi kepada tiga, iaitu mutakallim, mukhatab dan ghaib. Kemudian yang kelima, mutakallim adalah orang yang bercakap. Dhamir mutakallim yang menjadi fa'il ada dua, iaitu tu dengan na. Mukhatab adalah orang yang ditujukan kepadanya percakapan. Dhamir mukhatab yang menjadi fa'il ada lima, iaitu ta, ti, tuma, tum, tut dan tunna. Ghaib adalah sesuatu yang diceritakan tentangnya. Dhamir ghaib yang menjadi fa'il adalah ada lima, iaitu huwa, hiya, kemudian alif, huruf waw dan huruf nun. Jadi yang terakhir itu dia katakan, dia buat carta situ macam mana. Kalau ana kita dah belajar dhamir, nanti dia akan sebut dhamir, dipanggil dhamir muttasil, dhamir munfasil. Sekarang ni kalau ana, saya kalau guna untuk fi'il madin kita pakai tu ana juga. Tetapi guna dengan fi'il madin, kita tak pakai katab ana, kataba ana, tidak. Kita pakai katab tu, Nahnu katabna. Kita tak kata kataba nahnu, tidak. Kita kata katab na. Na juga membawa makna kami. Penggunaan dia ada tempat-tempatnya. Nanti antum akan belajar bila kita guna ana, bila kita guna tu, bila kita guna nahnu, bila kita guna na. Dia ada tempat-tempatnya. Anta katabta, antuma katabtuma. Kalau dua orang, antuma. Tambah pada fi'ilun madin jadi katabtuma, akaltuma. Antum katabtum, anti katabti, antunna katabtunna, huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Jadi kalau untuk perempuan, untuk dua orang dia pakai huma, sama je, laki perempuan huma. Cuma kalau bersambung dengan fi'il madin, kalau untuk laki kataba, kalau untuk perempuan katabata. Jadi yang terakhir sekali carta tu antum tengok sendirilah. Sekadar untuk apa, kita menguatkan ingatan sahaja. Habis bab yang berkaitan dengan fa'il. InsyaAllah hari esok kita masuk kepada naibul fa'il. Yang pentingnya dalam ilmu nahwu ni antum kuat murajaah sahaja. InsyaAllah kalau kuat murajaah cepat dapat. Jangan kata ilmu nahwu susah. Kalau rajin murajaah insyaAllah cepat dapat. Kita berhenti setakat ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.